Alhamdulillahi al-mushtaka wa bikal musta'an wa alaika at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita mulakan perbincangan pada kali ini dengan hikmah yang ke-153 daripada kitab Hikam oleh Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Azhara kulla shay'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu az-zahir. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan setiap sesuatu yang ada ini kerana dialah yang maha batin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menggulung dan menutup kewujudan setiap sesuatu kerana sesungguhnya dialah yang maha zahir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam erti kata yang lain, sebagaimana yang disebut oleh pujangga, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Pada setiap sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan Allah bersifat Maha Esa. Kita tengok sesuatu, bagi orang yang menekuni, dia akan nampak kekuasaan Allah, pencipta yang maha agung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Mafhumnya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pertukaran bersilih ganti malam dan siang, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mempunyai mata hati. Sifatnya sentiasa zikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika di atas lambung rusuk mereka di pembaringan. Lalu mereka berfikir pada kejadian langit dan bumi, dan mereka membuat satu keputusan, wahai Tuhan kami, kamu tidak ciptakan ini sia-sia, maha suci kamu, maka peliharalah kami daripada azab api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, melihat, menekuni, memerhati, ini merupakan salah satu daripada petunjuk ilahi kepada kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memikir, melihat, merenung kepada unta bagaimana ia diciptakan? Yang ini telah dibahaskan oleh ulama, keunikan unta dengan macam-macam, nanti saya sebut sikit. Begitu juga tengok kepada langit bagaimana dia angkat tanpa tiang, macam mana hebat. Tengok kepada gunung ganang bagaimana dia ditegakkan dan didirikan. Tengok kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, sesungguhnya kamu hanya pemberi peringatan. Jadi daripada situ dia mengajak kita untuk fikir. Tengok unta, tuan-tuan, sebagai contoh. Allah jadi satu binatang yang amat unik, namanya unta. Unta ni Allah jadi dia bibirnya tebal, dia tak nipis.
kerana bibir dia ni selalu makan terkadang-kadang jenis ada pohon kayu berduri. Yang kedua, unta ni Allah jadikannya lehernya panjang kerana sifat di padang pasir teramat banyak pokok tinggi-tinggi, kalau rendah tak nak capai. Ketiga, Allah jadikan unta ni bulu matanya lebat dan lentik, dan satu-satunya binatang mempunyai selapu mata kedua yang bersifat luksina, seolah-olah dua pendinding pada mata. Di samping kelopak dan kulit mata, satu lagi kerana di padang pasir selalu ribut pasir, jadi melekat pada bulu mata tu. Di samping dalam ribut pun dia boleh berjalan, dalam ribut pasir pun. Ini yang Allah ciptakan. Allah ciptakan kedudukan balakan dia tu bukan macam lembu, tapi ada gah, ada ni mudah nak buat haudash. Haudash ni benda ataupun rumah atas belakang unta. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan unta ni kakinya tinggi supaya bahang haba yang berada pada bumi bila dipancar oleh cahaya matahari itu jarak dengan perut dia, tak rasa panas. Allah jadikan tapak kaki dia melebar supaya dia tidak tenggelam dalam padang pasir ataupun terjerlus, tak macam kaki-kaki yang lain. Semua yang Allah jadi, kalau kita tengok satu penuh dengan hikmah dan luar biasa sama sekali. Sebab itu Allah sebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bersifat alam sufli, alam bawahan, Allah angkat kepada langit. Kalau mau cerdik lagi, tengok di langit. Ini alam ulwi, alam yang tinggi. Jadi pada masa itu barulah kita rasa betapa naifnya kita, betapa kerdilnya kita dalam keadaan seperti itu. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan setiap sesuatu kerana dia batin. Biar dia kita nampak, bila kita tengok gunung ganang, kita tengok bukit bukau, kita tengok laut, ada air masing, ada air tawar, seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut bainahu marjal bahraini yaltaqiyat bainahuma barzakhul la yabghiyan. Air laut ini dia bertembung antara satu sama lain, dan yang menakjubkan air tersebut itu masing-masing tidak melampaui antara satu sama lain. Kita pergi kat muara sungai yang mana bertembung dengan air laut, sebelah kita kata payau, sebelah kita rasa masing. Kenapa? Kerana inilah ciptaan Tuhan yang luar biasa, tuan-tuan. Jadi di sini dia gambarkan begitulah keadaan Allah. Dalam apa jua sekalipun kita tengok, kita ingat kepada Allah. Kita tengok dengan memerhati, maka kita rasa kebesaran Allah, keagungan Allah. Inilah yang disebut dalam hikmah yang dinyatakan ini. Jadi sebenarnya hikmah ini kita telah syarah panjang lebar. Yang hikmah ini sebagai mukaddimah apa yang saya nak sebut. Hikmah yang ke-153 ini sebagai penguat yang kita bincang, iaitu subhana man lam yaj'alid dali ala awliya'i illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaihi. Mafhumnya, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak menjadikan bukti dan petunjuk perihal para walinya sebagaimana bukti dan petunjuk kepadanya, dan dia juga tidak menjadi seorang untuk mengetahui mereka para walinya, melainkan siapa yang dia kehendaki untuk sampai kepadanya. Tengok tuan-tuan, kita telah bincang pada beberapa hikmah terdahulu terkait dengan wali Allah, terkait dengan mereka yang baik ini. Pertama, kita kena faham apa makna wali. Saya nyatakan wali ini maknanya
3 perkara. Wali tu ada 3 jenis wali. Wali yang pertama terkait dengan isu yang kita panggil sebagai pemerintahan. Pemerintah ni juga dipanggil wali. Allah Subhanahu wa taala menyebut la yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Di situ menunjukkan wali ataupun aulia, jamak plural daripada wali, itu maknanya pemerintah. Ni dalam Quran. Kedua, wali juga dengan makna yang menikahkan di bawah penguasaannya, iaitu seperti bapa menjadi wali kepada anak. Ni dari segi fiqh. Siapa wali? Rukun nikah ada berapa? 5. Salah satu daripada 5 tu iaitu wali. Siapa wali? Ada 2. Wali mujbir, wali ghairu mujbir. Wali yang mujbir iaitu yang boleh memaksa, dan wali yang tidak mujbir iaitu tak boleh paksa, seperti adik, pak saudara. Yang tu tak baik. Yang ketiga, wali juga dari segi ini dengan makna kaum kerabat. Siapa-siapa dia yang jadi kaum kerabat kepadanya, itu namanya wali. Ini berdasarkan kepada hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh." Siapa mati dan dia tinggal puasa, maka bolehlah kaum keluarga dia, tengok, bukan wali saja, kaum keluarga dia untuk nak qada puasa bagi pihaknya. Maknanya ayah kita mati, kita ada 10 adik-beradik, ayah kita tinggal 20 hari puasa. Kita kata macam mana kita nak tolong ayah kita ni? Maka kita pakat ambil 2 hari seorang. Hang puasa 2 hari, niat untuk ayah awak. Ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang paling masyhur, kita bayar fidyah secupak bagi setiap sehari. Tetapi Al-Imam Nawawi telah menyatakan pendapat yang terpilih baginya berdasarkan nas dan zahir hadis yang kami sebutkan tadi, yang paling afdal lagi, anak-anak keluarga tu pakat puasa bagi pihak abah dia yang tinggal 20 hari itu. Kau pandailah ambil 2 hari seorang ke, ataupun masing-masing yang mampu nak banyak sikit, yang kurang nak sehari je ke, contoh, itu dibolehkan. Jadi wali di situ bukan maknanya wali nikah, tapi makna kaum kerabat. Yang ketiga, wali juga dengan makna iaitu orang-orang yang baik di sisi Allah. Apa makna wali? Wali ni makna dekat. Dekat. Jadi hak tadi boleh jadi kaum keluarga tu sebab dia dekatlah dengan keluarga masing-masing. Tapi wali yang ketiga ini maksudnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali? Wali itu dinaskan dalam Al-Quran dengan 2 sifat. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu, dia tidak ada perasaan takut dan dia tidak ada perasaan sedih. Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat mereka, allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Mereka yang beriman dan bertakwa, dua-dua kena ada. Iman pun kena ada, takwa. Apa makna takwa? Takwa ini kata ulama, maksud dia sebagaimana kata Sayyidina Ali, iaitu al-khawfu minal jalil, perasaan takut betul-betul kepada Allah Rabbul Alamin. Dia takut Allah yang Maha Perkasa. Kedua, wal amalu bitanzil, dia beramal dengan apa yang ada dalam Quran. Apa yang ada dalam Quran dia beramal, dia ikut. Yang ketiga, waridha bil qalil, dia redha dengan rezeki Allah walaupun sedikit. Yang keempat, wal istidadu li yaumir rahim, dia buat persediaan untuk hari ketika dia bertemu dengan Tuhan, bila hari akhirat kelak. Jadi di dunia ni
buatlah bekalang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan bekalang tersebut akan memberi keuntungan dan laba kepada kita, menambahkan koleksi pahala kita dalam mizan hasanat kita pada hari yang Allah nyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Wali yang kita nak bincangkan di sini adalah wali yang ketiga ini. Cuma orang Melayu sebahagian menganggap wali ni mesti ada karamah. Dia tutup wali sebab apa? Sebab dia boleh berjalan cepat. Pergi sini semalaman je contohnya. Wali kenapa? Itu bukan wali, itu karamah. Wali tidak mesti ada karamah, tapi biasa yang ada karamah adalah wali. Dan kita tengok ulama telah bahas kenapa karamah kurang berlaku pada zaman sahabat. Ada tapi tak banyak. Kata mereka kerana kekuatan ilmu, keyakinan, keimanan mereka memadai bagi yang itu. Dan salah satu daripada makna karamah itu memberi kekuatan kepada seseorang itu, kepercayaannya, ketakutan kepada Allah akan meningkat lagi. Kita ahli sunnah wal jamaah percaya kepada karamah, bukan tak percaya. Bahkan dalam Jauharatut Tauhid menyebut, wa asbitanna lil awliya karamatan wa man nafa minhun nafan bizan kalamah. Kamu sabitlah bagi wali-wali Allah sebahagian mereka mempunyai karamah. Siapa yang menafikan tentang karamah, maka kena tolak pandangan tersebut. Tapi syarat karamah apa? Dia tidak boleh melebihi daripada mukjizat. Janganlah karamah tu jadi pelik. Nabi boleh belah bulan, dia boleh belah matahari, hebat apa tujuan dia nak belah matahari? Jadi benda tu tak manasabah. Yang kedua, karamah tersebut tidak menyalahi asas akal dan juga syarak. Karamah dia sampai dia dapat anak. Dia tok wali besar dapat anak dia 8 orang, masya-Allah, tapi tak menikah. Tak nikah dapat anak. Jujur anak. Jangan. Sebab itu menyalahi, jadi datang syak zina ke hak ambil anak akak tu soal lain. Ni hak sebenarnya dia saya dapat anak. Jadi macam Maryam sebagai contoh, seorang perempuan tu dia kata, mak saya mengandung sekarang, umur berapa? 18, 25. Dah apa? Saya tak ada suami, saya seperti Maryam. Jawab dia, tidak. Dari segi usul tafsir sendiri, bila Allah sebut kisah Maryam, kata Syekh Syarawi, Allah sebut secara takhassus. Takhassus tu makna apa? Bila Allah sebut nama Maryam, maknanya kih tu hanya Maryam saja atas muka bumi. Dia tak boleh orang lain. Fatimah ke, Zainab ke, Khadijah ke, Ali, dia tak akan berlaku macam tu. Satu dia hak kerja ni. Sebab itu ulama kata kelahiran manusia ni ada 4 penciptaan. Pertama, daripada tak ada, dia seorang je, itu Adam, daripada tanah. Kedua, daripada lelaki, itu Hawa, yang diciptakan daripada Adam. Yang ketiga, macam kita ramah-ramah ni, daripada ibu dan bapa. Yang keempat, daripada ibu saja. Ini siapa? Aisyah. Dia tak ada 2, dia tak ada 14. Jadi hak kata ramai ibu-ibu sekarang ni seperti Sayyidatina Maryam, tak ada bapa, tak ada suami, itu tak betul. Itu tak betul dah. Baik. Dan beberapa lagi lah syarat-syarat. Baik, apa yang kita nak nyatakan di sini ialah sebagaimana yang disebut, wali-wali Allah ni dia tak macam kita. Kadang-kadang kita ni banyak sangat duk tanya. Kenapa kita tanya banyak? Kita banyak tanya kerana ketidakpastian, kerana ragu-ragu, kerana tidak yakin. Betul ke Tuhan ada? Betul ke gini? Betul ke gini?
Mana boleh Tuhan gini. Kadang-kadang kita bina berdasarkan pemikiran yang hanya terbatas ada pada kita. Jadi kalau kita mikir macam tu, kita duk tanya-tanya ni, mereka yang bertaraf seperti waliullah, dia tak perlu lagi dalil. Maksud bukan dalil Quran dari hadis, bukan begitu. Dalil pembuktian dari sudut keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman. Sebab itu kalau kita baca sejarah orang-orang zaman dulu, dia punya pegangan dia tu, dia tak goyah. Yang ini luar biasa. Dia percaya pada Islam. Nabi sebut begitu, okey, orang yang mati syahid syurga. Okey, aku tercium bau syurga. Dia perang, mati. Hak ni percaya, ya Rasulullah, ya aku percaya, ya Rasulullah kata ya. Dia punya keyakinan tu tinggi. Auliaullah, wali-wali Allah pun sama. Wali-wali Allah ini dari sudut dalil dia tak perlu. Kerana kadang-kadang orang berdalil atasnya pula. Orang berdalil, Masya Allah, orang kata, aku nampak kuasa Allah. Tengok cara dia. Ada seorang hamba Allah, dia masuk dalam penjara. Dia orang yang amat baik. Ni cerita bukan Melayu, cerita lama, klasik. Jadi dalam sel penjara tu ramai orang. Ada yang Islam, ada yang bukan Islam, ada yang Kristian, ada yang macam-macam. Bila masuk orang ni, orang lain tengok pelik. Pertama, dia tak bercakap banyak, seorang ni. Kedua, dia hanya semayang je, Allah, daripada pagi sampai petang, daripada malam tu sampai tengah malam. Akhirnya dia dibebaskan. Maka yang bukan Islam bila tengok macam ni, panggil warden, hey warden, lepaslah kami nak masuk Islam semua. Kenapa? Bila kami tengok orang seperti itu, kami terasa seperti seolah-olah kiamat sedang berlaku. Jadi kami rasa takut. Kami tengok, ini lain. Dalam keadaan kami tak mampu tengok. Dia rasa tengok orang macam ni, tu orang baru. Tuan-tuan tak tengok lagi sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan tak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni macam mana orang ya? Kita selalu duk sebut tala'al badru alaina min saniyatil wada. Saya tak pandai sangat lagu, tapi ada hak pandai lagu tu. Dalam bait-bait syair tu, salah satunya kita sebut apa? Marra'a wajhaka yas'a. Siapa yang tengok wajahmu ya Muhammad, ya Rasulullah, dia rasa gembira, bahagia. Kita tengok wajah orang menyampah aku, tak seronok apa. Tengok wajah Nabi rasa gembira. Tengok penawar tibbil qulubi wa dawaiha. Nabi orang tengok lain. Kenapa? Ialah aura kenabian tu satu hal lah. Kedekatan dia kepada Allah, akhlak yang tertinggi dan teragung. Dia menjadi qanunul akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Cukup package yang memang Allah sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu sesungguhnya pada Rasulullah SAW itu ikutan yang terbaik. Boleh ikut semua kali. Kita ni boleh ikut satu segi. Ustaz tu dari sudut tu dia bagus, boleh ikut dia. Ustaz ni hak lain tak boleh. Hak ni orang ni gitu-gitu. Dia ada portion yang boleh kena ikut juzuk. Tapi Nabi awak nak ikut apa? Cara makan, cara berjalan, cara minum, cara berinteraksi dengan manusia, cara bersahabat. Sebab kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ini terwujud sebagai Quran terjemah. Quran bergerak, yang disebutkan khuluquhul Quran. Baik,
Jadi bila kita tengok macam ini, kita akan faham. Dan sifat awliya Allah ni salah satunya, dia banyak zikir kepada Allah. Dia menjaga syariat. Dia bukan maknanya kita tengok Tok Wali ni semayang dok, tutup aurat tu, cakap bahasa kasar, kotor. Dia tak ada macam tu. Dia Tok Wali ni, hak wali betul-betul lain. Syariat dia jaga betul-betul. Dia selalu ingat kepada Allah, dia selalu zikir kepada Allah, dia lain. Sebab itu kata Syekh Abu Muhammad bin Abdul Salam mewasiatkan kepada Syekh Abul Hasan Asy-Syazili. Abul Hasan Asy-Syazili ni salah seorang daripada guru kepada Imam Ibn Athaillah Sakandari, ataupun guru kepada Abil Abbas Al-Mursi. Dia kata apa? Washab man iza zakar zakarallah, fa inna allaha yughni bihi iza syahid, wa yanubu anhu iza fuqid, zikruhu nurul qulub, wa musyahadatuhu mafatihul ghuyub. Apa maksud? Bersahabatlah dengan sesiapa yang apabila berzikir, menyebut atau mengingati sesuatu, membuatkan sahabatnya turut akan berzikir kepada Allah. Kita bila kita tengok orang baik, aura kebaikan itu sedikit sebanyak akan terpercik pada diri kita. Bila kita tengok bersahabat dengan orang macam ni, kita nampak dan kita rasa, dah ini yang terbaik, dah ini yang terunggu, dah ini yang sebenarnya. Sesungguhnya Allah akan mengurniakan nikmat berasa cukup ketika sahabat itu hadir bersamanya. Sebab itu tuan-tuan, antara nikmat yang paling besar dalam hidup kita bukan nikmat benda. Ada orang kata nikmat benda, sebenarnya tidak. Nikmat benda apa? Syekh, entah nak benda apa? Dia kata, saya ni lama dah nak pakai Mercedes. Hak ni kata, saya taklah, saya minat Range Rover. Yang kedua ni kata, tak, saya amat minat kata BMW the latest. Hak ni kata, tak, saya memang minta maaf lah Lamborghini. Hak ni kata, saya nak Bugatti Veyron. Kita rasa itu nikmat betul. Bila kita dapat, kita duduk, kita berada di situ, kita rasa nikmat. Tapi akhirnya hilang. 3 hari je suka, 3 minggu je suka, 3 bulan je suka, 3 tahun je suka. Takkanlah 30 tahun duduk gitu lagi. Buruk lusuh banyak dah lain. Seorang yang antara yang kaya di Emirat Arab Satu, nama dia Hammad, Syekh Hammad. Kayanya dia tuan-tuan, dia ada 3,000 buah kereta. Kalau suti nilai ni, cari Yuska dengan kereta dia, banyak kereta dia lagi lah. Tu 3,000 buah kereta. Dan peliknya kereta dia pelbagai ada. Ada hak besar, ada hak tinggi apa kepala kita. Dia punya tayarnya jenis truk ke apa ke, ada semua. Ada hak kecil, ada hak mini cooper, ada hak kecil-kecil sangat, ada semua kali. Ada hak mahal, ada hak biasa, ada semua. Boleh tengok dan boleh pergi lawak, boleh mungkin adalah apa, boleh naik, boleh apa. Tapi apa kata dia ni selepas dia dapat 3,000 kereta macam-macam? Dia kata, kereta ni bukan lihat dari segi mahalnya, bukan lihat dari segi besarnya, bukan lihat dari segi jenamanya, bukan lihat dari segi keterampilan kereta tersebut. Bukan semua. Kereta matlamatnya satu saja, menyampaikan kita dari satu tempat dengan satu tempat dengan selamat. Tu kereta.
Selepas dia punya kereta, kita tak bolehlah cakap gitu, sebab kita geram nak kereta besar, nak kereta mahal lagi, maka kita tak pernah dapat. Tapi bila orang yang telah dapat semua sekali ni, tengok bahasa dia cakap lain daripada yang lain. Kemudian katanya di sini, macam mana orang-orang seperti ini, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan nikmat secara cukup ketika sahabat itu hadir bersamanya. Jadi saya sebut tadi, nikmat yang paling besar sekali nikmat bersahabat. Dan jadilah isteri kita sahabat kita. Bukan maknanya mana sahabat di sini bahasanya paling rapat lah kalau boleh. Lepas pada tu dah kalau stabil dengan orang ni sahabat, orang jiwa ni tuan-tuan, dia lain. Sebab ini nikmat. Tuan-tuan tahu, inilah yang dikukuhkan oleh Rasulullah SAW. Islam mengajar erti persahabatan. Sebuah kampung, satu keluarga tu ada 5 beranak, dan 5 beranak ni, 5 beradik ni besar-besar belaka, dan ada rumah belaka, dan ada anak belaka. Cuma anak yang keempat je paling kuat pergi masjid, hak lain tak pergi. Masjid tu semayang 20 orang regular, bukan semayang jemaah, semayang fardu. Tuan-tuan, kalau adik abang kepada hak sakit ni, hak yang mari masjid ni sakit ke tidak tahu, selepas lama di telefon baru beritahu. Tapi kalau regular yang ada ni, seorang je tak pergi masjid, dia tanya lagi, Pak Mak mana? Allah, Zuhur tadi tak ada, satu waktu tak ada, tanya dah. Asal ni tak mari lagi, kat mana? Tak dengar khabar. Tok Imam pergi, Nazir masjid pergi, JK masjid pergi, ni pergi rumah. Allah kata sakit, cepat tahu. Sebab apa? Hubungan ni sahabat. Kawan-kawan kita yang pergi haji, bila dia pergi haji, dia duduk dalam satu bilik 4 orang. Ni muassasah biasalah, saya tak cakap hak mahal-mahal sangat tu, lain lah. 4 orang. Seorang orang Negeri Sembilan, seorang orang Perlis, seorang orang Sarawak, seorang orang Terengganu. 4 orang. Kita ambil hak jauh-jauh. Perlis seorang, Sarawak seorang, Terengganu seorang, Negeri Sembilan seorang. Duduk dah lama Mekah dengan Madinah, 40 hari, 45 hari contoh. Tapi oleh kerana ditering pergi masjid sama, pergi umrah sama, makan bersama, kejut tidur waktu pagi nak pergi masjid, awal-awal janji pukul 4 pagi, pukul 3 pagi sama, minum air zam-zam masa tu olah pun sama, semayang sunat pun sama, buka Quran setengah jam sebelum daripada nak balik sama, pergi masjid awal pun sama, kadang-kadang tawaf pun sama, banyak sama. Tuan-tuan, bila balik sampai di airport, peluk sama-sama, minta maaf lah, saya tak tahu bila kita bertemu, nombor telefon tu ambil dah, semua ambil. Anak dia nak nikah di Nilai seorang tu, hak Sarawak mari, nak ulur bantu, nak ulur hadiah tu 20 riyal je, tambang tu 1,500 mari suami isteri. Hak Perlis mari, hak Terengganu mari. Hubungan mahal, akrab, 40 hari je. Kenapa? Kerana bila kita berhubung bukan kerana dunia, kerana akhirat, kerana agama. Dan hubungan ni kadang-kadang kita bina dengan kawan kita, kalau rendah siapa, kalau menengah siapa, ke universiti duduk ni baik kita, tidak sebaik dengan kawan kita yang kita bina ketika kita duduk Mekah.
Betul tak gitu? Memang ramai macam tu. Kesan mana ni sini satu formula hubungan yang baik ni kena macam tu. Dia tak boleh baik-baik Syekh, kita baik baik apa? Tidak ada benda yang mengikat kebaikan tu. Maka kita tak akan jadi baik dengan sebaik-baiknya. Tengok tuan-tuan, Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu berkata, walamma nafatna ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna lafi dafnihi hatta ankarna qulubana. Allahu akbar. Belum sempat kami menyapu tangan bagi membersihkannya ketika itu kami berada di tanah perkuburan Rasulullah SAW dan sedang sibuk mengebumikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedih dan pilu kami memandang baginda, tetapi hati kami mengingkarinya kerana mendapati tidak sama keadaan dengan baginda semasa masih hidup. Apa makna? Maknanya gini tuan-tuan, ini aura kehebatan manusia dengan manusia. Kita tak perlu ikat manusia dengan manusia melalui harta, melalui pangkat, melalui apa-apa pekerjaan. Kita tak perlu semua perkara tersebut. Yang kita perlunya satu je tuan-tuan. Yang kita perlu, kita ikat dengan keikhlasan, kita ikat dengan kasih sayang, kita ikat dengan penghormatan, kita ikat dengan pengorbanan. Itu saja. Tak semestinya cara macam tu. Jadi ikatan seperti itu berlaku sejak Nabi datang Mekah lah, tapi Mekah tu duduk berlawan dengan pokok-pokok musyrikin tu, tak nampak sangat lah. Sejak Nabi datang kota Madinah, kata Hasan bin Sabit radhiyallahu an, wallahi tidak ada perasaan segembira penduduk Madinah lebih daripada gembiranya kedatangan Rasulullah SAW ketika masuk kota Madinah. Gembira yang amat sangat Rasulullah. Perasaan ni tak akan berlaku, tak akan tercampak, tak akan terasa, tapi untuk Rasulullah itu berlaku. Hati, jiwa. Dan tuan-tuan, bila Rasulullah SAW wafat, dia rasa kelam dunia. Ni laki bini baik ni, duk peluk sama-sama sendiri ni sahabat. Mati Rasulullah, bini rasakan aku sayang Rasulullah lebih pada laki aku. Laki pula rasa aku sayang Rasulullah SAW lebih daripada bini aku. Dan dia sayang kat Nabi ni terkait dengan iman. Siapa tahap tu? Tuan-tuan, dia angkat kehebatan Rasulullah SAW tu. Wafat saja masih lagi duk tengok Nabi muka ni, hati sudah rasa lain dah. Hati ni sudah rasa lain. Macam kita tengoklah mak kita, abah kita. Mak kita, abah kita baik, tapi dengan Rasulullah jangan banding. Dia tak maksum mak ni, dia baik, bukan tak baik-baik. Maknanya itu manusia. Ni Rasulullah, ni baik mak kita, tapi mak kita baik, kita kata baik ni Masya Allah, semayang malam dia jaga, sedekah-sedekah dia bagi, dengan anak pinak dia baik, dengan keluarga dia baik, dengan orang kampung jiran dia baik. Kita pun suka anak ni yang duduk Shah Alam, yang duduk di Melaka, yang duduk di Titiwangsa, yang duduk di mana lagi ni, tiap-tiap minggu akan patah ke Sepang ni, mari kat Sepang, duduk kat Sepang lagi. Hak ni balik temu mak, hak ni bawa anak mak. Jadi mak pun suka tengok mak pongai. Masya Allah baik.
hampir setiap keluarga akan mengagendakan hari Minggu balik rumah mak. Mak pun suka tengok ada jamuan makan gini-gini. Buat yang anak-anak yang tua ni, Balong, Kak Ngoh, Kak Lang, Kak Cik, semua sekali ni bincang sama-sama. Oh, untung kata bagus. Kita dulu masa kecil gini-gini, mak kita, abah kita duk ajar gini. Suka sangat tengok. Sampai cucu dengan cucu, anak dengan anak ni seronok makan, tolong mak. Masa tu sekadar senyum je, duduk atas kursi malas ataupun kursi roda, dan dia ajak makan, menyapa anak-anak dia, dan dia banyak pakai telekung semayang. Kalau duha tu 8 rakaat, dan buat pun taklah nak kejar masa macam kita masa muda ni, duk sibuk semayang 2 rakaat pun rasa susah hati dah, nak kita ke lain pula. Tengok tuan-tuan, mati saja mak, air mata bercucuran. Selepas tu bila balik rumah, masing-masing tak ada apa dah. Hak ni mula-mula seminggu datang, lepas tu 2 minggu sekali, lepas tu sebulan sekali, lepas tu 6 bulan sekali, lepas tu 6 tahun sekali. Akhir sekali Balong dah tua dah, Balong kata kita buat sekali lah gathering keluarga, mari ingat. Bila mari tu selepas 6 tahun tu menangis masing-masing. Tua dah mula. Aku tengok muka tua dah ngok. Dah umur 85, 84. Tua belakang tua dah. Tengok anak-anak pun dah umur 4, 5, 60 dah umur anak. Ya Allah. Wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Tengok. Jadi perasaan tu nostalgia lama tu tak boleh nak lawan lagi. Inilah hebatnya zaman dulu. Sama juga kalau kita tengok orang ni orang soleh. Orang ni orang soleh, orang baik, kita tengok ya Allah kata baiknya dia. Tengok orang ni Masya Allah baiknya dia. Kadang-kadang sisi-sisi yang kita tengok yang baik ni, yang ini. Saya orang Arab, saya puji satu hak baik. Puji kita tak boleh buat. Dia 10 minit cakap sebut nama Allah 86 kali. Assalamualaikum, kif hal? Masya Allah, tabar Allah yashfik, Allah yahdi, Allah yang mana, kif hal? Masya Allah, Allah sebut Allah sama. Kita apa khabar? Okey baik. Tapi susah ada ni. Bolehlah tu. Nama Allah tak sebut, alhamdulillah tak sebut, subhanallah tak sebut. Dia ni Allah sebab cakap alhamdulillah, Allah tak. Saya keluarga dak apa saya Allah yashfik, Allah anakallah, Allah. Tu perangai qawakumullah. Cara tu menyebabkan kita payah juga nak main cakap gini. Boleh 5 kali balik apa, terima kasih alhamdulillah. Sebab dia dilatih cakap macam tu. Hak baik-baik lah, hak tak baik macam biasalah. Pak macam dia orang juga, kita orang juga kadang-kadang. Ni kita nak cakap kalau hak baik-baik. Yang tu kita tengok. Jadi disebut di sini satu lagi, dia kata Auliyaullahi ta'ala. Ni kata Abu Yazid Al-Bistami. Arais wala yaral arais illa man kana mahraman lahun. Wali-wali Allah tu ibarat macam pengantin. Dan pengantin ni orang tak tengok melainkan keluarga mahram dia. Peringkat pertama lah, lepas hendak jadi pengantin tu lain lah. Mula-mula tu nak tengok. Wa amma ghairuhum fala wahum mukhaddaruna indahu fi hijalil uns. Kata dia, selain daripada mahram itu maka tidak dibenarkan melihatnya. Begitu juga perihal para wali, mereka tersembunyi di sisi Allah di suatu tempat terlindung yang dipenuhi perasaan seronok, senang hati dan hilang kesunyian bersama Allah. Mereka tidak dilihat oleh siapa pun di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang sampai Allah tutup hijab. Masya Allah, orang tak tahu dia ni. Masya Allah, Aulia Allah. Pernah satu ketika Abdullah ibn Al-Mubarak. Abdullah ibn Al-Mubarak ini lahir sekitar tahun 80 Hijrah lebih. Dia seorang, Allah bagi 3 kelebihan. Orang lain 1 pemuju, dia 3. Pertama, dia amat alim. Dia seorang muhaddis dan mengarang kitab Zuhdi war Raqa'iq dan lain lagi. Kedua,
Dia seorang pemberani, panglima tentera perang yang luar biasa. Perang lawan musuh, menang. Seorang sama seorang pun menang, ramai-ramai pun menang, kuat. Ketiga, dia seorang yang amat kaya. Tuan-tuan bayangkan, dia bukan duduk di Mekah Madinah, dia duduk Mawara'an Nahar, dekat Khurasan, dekat Afghanistan, dekat Iraq, dekat sebelah-sebelah hujung sana tu. Bila nak pergi Mekah, orang nak pergi dengan dia, dia kata boleh dengan beberapa syarat. Orang kata okey. Sebab orang tahu dia orang baik, dia orang soleh, dia orang yang berani, dia orang kata boleh buat ketua lah. Apa syarat dia, tuan guru? Syarat yang pertama, saya jadi bos. Dia main tanya-tanya payah. Okey, setujulah dengan dia. Syarat yang kedua, saya jadi bendahari dan pegang duit, bayarannya sebanyak ni, sebutlah 400 dirham ke 30 dirham, macam tu lah, sebut apa. Orang setuju semua, betul lah, mungkin jauh jalan. Okey, selepas dia ambil semua, dia jadi bos, berjalan pergi ke Mekah. Dalam perjalanan pergi Mekah tu berhenti makan pula grade A, kambing, unta, sedap makan. Dan pokok ni pula boleh makan sedap sungguh, makan sungguh, jalan makan, air mewah. Sono sampailah balik Mekah, pergi Madinah, balik ke negeri dia. Sampai balik negeri dia pun panggil jemaah umrah haji dia ni, duduk semua. Dia kata, hari ni saya selesailah tugas saya sebagai ketua, sebagai bendahari, sebagai penjaga semua sekali ni. Jadi hari ni saya nak bagi tahulah hakikat sebenar. Okey, perjalanan kita daripada begini-begini, kita makan berapa puluh kali. Dia ada audit lah, ada tulis semua. Jumlahnya berapa sampah ni berlipat kali ganda daripada harga yang kawan-kawan ni bagi duit tu. Berlipat kali ganda, dah makan sedap. Bukan makan lebih kurang, makan sedap, puas hati. Lepas pada tu tunjuk ni, kalau kita kat zaman sekarang tunjuk risik lah apa yang berlaku. Dia kata, untuk pengetahuan anda semua, segala perbelanjaan, pergi balik, masa tu tak ada visa lagi, masa tu pakai pergi je, saya tanggung sepenuhnya. Mari seorang-seorang ambil duit balik. Ada berani bet? Semua. Allah, sebab dia lomba pahala. Ini orang yang hebat. Ini Abdullah ibn al-Mubarak. Jadi Abdullah ibn al-Mubarak ni banyak kisah-kisah yang menarik. Saya tak nak cerita kisah menarik. Satu hari dia pergi ke Mekah, mungkin dia nak umrah ke apa. Bila sampai di kota Mekah, dia ibadah. Iyalah macam kita lah, daripada Malaysia, tapi kita jauh lagi lah. Ya, masa Mekah ni pergi masjid, mayang. Menjadi kelaziman sejak lama dulu di Mekah, di Madinah, ialah kalau musim panas banyak lama, dia buat sembahyang istisqa, minta hujan. Saya ingat saya masa belajar di Madinah dulu, banyak kali kita sembahyang minta hujan. Dan saya cukup kagum, ialah kita ni bukanlah waliullah, bukanlah soleh, tapi kita tengok bila sembahyang tu, kadang-kadang tu lepas sembahyang hujan. Pelik. Mana diceloh-celoh ramah tu wali ku. Orang-orang yang, dan cerita ni banyak daripada zaman dulu berzaman, boleh tengok lah tuan-tuan. Biasanya bila sembahyang minta hujan ni, dia peraturan ni jarang kita buat kat kita sebab selalu hujan. Kita sembahyang jangan hujan, sebab ada bola pun jangan minta hujan, nak kahwin pun jangan minta hujan. Zaman Nabi dulu minta hujan, ialah sebab hujan. Yang turunnya ulama Mekah,
Tok Imam Mekah ni cerita tahun berapa, 100 hijrah lebih sikit je. Tu orang bersih, muka dah aja tengok TV, astro tak ada lagi masa tu. Apa benda adanya, zikir je lah. Gitu orang masa tu kalau lain. Ya, Gubernur Mekah turun juga. Gubernur Mekah turun juga. Orang-orang besar tu. Itu cara adab tradisi sejak zaman dulu. Bila semayang minta ujang, semua pakat turun. Biasanya dibuat dalam pukul 7 pagi, pukul 6, setengah pukul 7 lepas keluar matahari dalam setengah jam. Semayang lah. Lepas tu khutbah. Semayang. Mereka pakat semayang. Abdullah bin Mubarak pun semayang juga ni. Dia akan buat pagi. Sudah buat tu tak ada hujang tak ada, bukan selalu bagi, tak ada. Sampailah waktu zuhur tak hujang, waktu asar tak hujang, waktu maghrib tak hujang, waktu isyak tak hujang. Sampailah tengah malam dulu orang tawaf, makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Ada orang semayang, ada orang tidur sikit-sikit. Abdullah ibn al-Mubarak mengambil kesempatan pergi tawaf juga. Tengah malam tawaf doa. Tengah-tengah berjalan tawaf Kaabah ni, dia tengok ada satu orang lelaki yang duduk di satu penjuru, angkat tangan. Maka dia perlahankan dengar. Lelaki ni dia doa, lebih kurang maksud, ya Allah, pagi tadi hamba-hambamu berdoa kepadamu untuk mohon hujan kepada mereka. Ya Allah, turunlah hujan untuk mereka. Tuan-tuan, Abdullah bin Mubarak terkejut. Tangan dak jatuh, hujan turun selebat-lebatnya. Asbab dah. Dan orang ni sujud, kemudian dia bangun, dia terus balik. Abdullah bin Mubarak ni lepas lesat terus kejar, tengok, berhenti jalan jauh. Akhirnya nampak dia masuk sebuah rumah. Dia pun perhati betul rumah ni. Esok pagi selepas selesai sembahyang subuh, selepas cerah tanah, lepas dah pagi, dia pergi rumah tu. Dia pergi tengok betul rumah tu. Dia ingat betul. Dia pula otak baik. Dia ketuk pintu. Bila ketuk pintu, keluar seorang lelaki gemuk. Semalam kecil. Allah, dari mana pula? Masuk semalam tu kuru je orang, tapi hak keluar ni gemuk oleh. Tuan, ni rumah tuan. Memang rumah hamba. Rumah hamba, rumah saya. Memang rumah saya. Tak ada orang lain duduk. Ramah, rumah ni paling ramah orang duduk. Kata berapa pula ramah? Saya ni bertugas sebagai apa ni, bukan bertugas lah, kerja saya jual orang. Zaman dulu jual orang syar'i, maknanya ada hamba. Maka Abdullah bin Mubarak tahu, mesti hamba dia. Abdullah bin Mubarak pun tanyalah dia, kalau gitu saya nak belilah hamba. Dia pun tunjuk orang ni gagah mikul, gagah manja, gagah ni, gagah semua hak sihat, gemuk, kasar, sedaplah tubuh. Hamba cukup makan, boleh buat kerja lah. Orang nak beli hamba khadam, boleh jadi khadam, boleh jadi hamba, abdi. Dulu ada tuan-tuan. Akhir sekali dia pun cakap, dia kata, saudara, hamba ni saya nak tanya sikit lah. Dia sebut, tuan, ada tak hamba yang lain lagi? Dia jawab ada. Lalu dia tunjuk seorang lelaki. Bila Abdullah bin Mubarak tengok, dia kata, tapi orang ni pelik ke? Dia ni banyak menangis. Kami tak suruh sangat buat kerja sebab dia tua dah. Dia tengok Abdullah bin Mubarak, kata, sah orang ni. Dia kata, yang ni saya nak beli.
Tak mahal harga muka tua dia beli tu. Tapi hamba ni bijak, dia berjalan, sama-sama berjalan buat balik pergi rumah Abdullah. Tengah jalan dia tengok masjid, dia kata, Tuhan izinkan saya semayang kat masjid sekejap. Abdullah Mubarak kata, main rumah tak apa. Dia kata, adakah tuan jamin umur saya akan sampai sehingga sampai rumah? Abdullah Mubarak kata, kalau begitu semayanglah, pergi semayang. Dia pun pergi semayang. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Lama Abdullah Mubarak tunggu. Akhirnya dia masuk, tengok kawan ni sedang sujud. Tunggu sujud punya sujud, akhirnya tolak, mati dalam sujud. Allah tetap rahsiakan kewalian orang tersebut sehingga tak dapat dikenal, dan bila terdedah sikit dia tengok. Itulah hebatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan, hikmah yang ke-153. Nasihat saya yang terakhir kepada sahabat-sahabat kita yang baru balik ke Mekah, saya doakan supaya dapat haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah. Cuma untuk nak dapat haji yang mabrur ni, dalam hadis sebut ada 3. Pertama, seorang tu banyak beri salam, Assalamualaikum, temu orang, mana hatinya bersih. Kedua, dia juga selalu jamu orang makan. Bukan mesti sampai 40 orang, 400 orang, tapi 3 orang ke 4 orang ke, ataupun tengah dia makan kedai, dia tengok seorang tu pakcik tua duk makan roti canai, dia pergi bayar ke pakcik tua tu, itu pun jamu orang makan kau. Tak mesti suruh bini masak, buat-buat. Zaman moden ni mudah tuan-tuan. Jadi buat walaupun sikit, itu tanda haji mabrur. Yang ketiga, watibul kalam, cakap yang baik-baik. Boleh jaga 3 ni, sah haji kita, haji mabrur berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.